والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Suara saya jelas tak? Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dari kalangan orang yang beriman itu ada sekelompok lelaki dan perempuan yang membenarkan janji mereka kepada Tuhan mereka. Ada kalangan mereka yang telah menunaikan apa yang mereka janjikan, ada kalangan mereka yang masih menunggu saat-saat untuk berlakunya janji itu. Sadaqallahul azim. Pada sesi kali ini ana mulakan dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengatur pertemuan yang sangat bermakna pada petang ini waktu Malaysia, dan saya rasa sangat terharu dapat kembali bersama dengan adik-adik di Muqtah sana. Muqtah sahaja sana. Jadi nampak seperti antum-antuna semua berada dalam gua Al-Kahfi tu. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa sekat ni lagi baik dia boleh tahu terus dan boleh dengar suara antum. Di ekstrim mana tak berapa dengar suara antum, macam bercakap dengan orang yang bisu lah. Jadi alhamdulillah, mungkin ada hikmah. Kita teruskan sahaja. Dan ana ucap terima kasih pada Akram, pada semua pihak Akademi Al-Fatih kerana kesungguhan antum antuna untuk mengatur pertemuan follow up ini. Sebab pertemuan kita yang terlalu singkat baru-baru ini, 2 jam lebih baru-baru ini, hanyalah memperkenalkan kepada cerita sebenar mengenai pembukaan Konstantinopel. Once kita menamakan madrasah, ia berarti kita akan menyelak beberapa fakta yang mungkin tidak begitu popular tapi mesti diketahui mengenai bagaimana Muhammad itu dibentuk, dididik. That's why kita memanggilnya madrasah. Jadi adik-adik yang saya hormati sekalian daripada members Akademi Al-Fatih, kita berhasrat dalam setiap minggu ni, tengoklah kalau saya boleh bagi komitmen seminggu sekali untuk kita mengambil masa yang tidak lama mengangkat beberapa tema bagi kita mendekati Muhammad Al-Fatih secara bukan ceritanya tetapi apa yang boleh diteladani, apa yang boleh diteladani daripada kisah beliau untuk kehidupan kita. Pada kali ini saya berhasrat untuk fokuskan pada satu perkara penting yang berlaku dalam satu hayat kehidupan Muhammad Al-Fatih. Dan kebetulan adik-adik semua, isu yang saya mahu sentuh ini seperti ada persamaan dengan situasi ujian Allah Subhanahu wa taala kepada ikhwanul muslimun di Mesir yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua sedia maklum di mana Presiden Mursi telah digulingkan dengan kuasa tentera secara sangat tidak demokratik dan menggunakan, memanipulasikan kejahilan beberapa segelintir rakyat Mesir termasuk agamawan di sana untuk menjustifikasikan usaha mereka menghalang Mursi dari terus memerintah Mesir. Jadi isu yang saya mahu sebutnya di sini adalah bagaimana penggulingan dari sudut pemerintah yang dipilih secara sah ini sebenarnya sudah pernah berlaku dalam sejarah Islam, juga pernah berlaku kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana Allah pernah mewujudkan suatu peristiwa hitam dalam rekod cerita yang menimpa Muhammad Al-Fatih sebelum dia menawan Konstantinopel. Mungkin ramai tidak tahu bagaimana bahawasanya Sultan muda ini juga pernah diuji. Tidak semua orang berpuas hati dengannya. Demikian juga dengan Mursi. Tidak semua orang berpuas hati dengannya. Kalau anda pernah membaca buku ni, buku belakang lah pula, depan, iaitulah mana depan mana belakang ni, The Arab Awakening, iaitulah buku yang ditulis oleh Prof. Tariq Ramadan pada tahun lepas, setahun lepas saya hadir dalam
dia punya pelancaran buku yang ditulis ini sudah setahun lebih, tetapi sangat-sangat seperti membenarkan apa yang beliau ramalkan, di mana beliau menyatakan supaya kemenangan Ikhwanul Muslimun itu jangan terlalu diraih dengan terlalu yakin, seolah-olah tidak ada apa-apa akan berlaku selepas Mursi mengambil alih daripada rejim Mubarak. Beliau menyebut dalam bab yang disebut cautious optimism, maknanya hazard dalam menyambut kemenangan. Dia menyatakan Mesir bukan Tunisia. Mesir ini dia Arab Spring yang berlaku di Mesir ini, kita memerlukan sikap berhati-hati, di mana yang dominan tetap tentera. Military force terlalu dominan dan mereka nampak senyap seketika ketika Mursi mengambil alih daripada Mubarak dan tentera telah berundur memberikan mandat kepada rakyat. Mereka seperti tidur seketika menahan kemarahan dan amarah mereka. Tetapi setahun selepas itu, iaitu pada peristiwa 3 Julai, mereka telah bangun daripada tidur lena mereka, mengkhianati Presiden dan melakukan apa yang kita telah lihat. Sesungguhnya ini suatu pengalaman yang saya kira pahit bagi seluruh kita. Kita duka cita dengan apa yang berlaku. Kalau kita sudah begitu sedih dengan adegan penangkapan yang telah berlaku, kita tidak boleh bayangkan lagi para pejuang Ikhwan di sana sendiri. Tetapi kita tidak boleh menafikan semua ini ada hikmah dari sisi langit, ada pelajaran, ada bahasa yang mahu disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita membelik sejarah Muhammad bin Murad Al-Fatih, pembuka Konstantinopel pada 1453, sebagaimana yang telah saya kongsikan dengan adik-adik semua di Muqtah sana sebelum ini, dalam lebih kurang 9 tahun, lebih kurang 8-9 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih melangkah sejarah, beliau mempunyai pengalaman pahit dalam hidupnya. Pengalaman yang kalau kita ada kesempatan interview Muhammad Al-Fatih ni, kalau dia sharing dengan kita apa pengalaman pahitnya, maka pengalaman pahitnya adalah beliau pernah digulingkan pada September 1446. Ini adalah tarbiyah daripada Allah dalam bentuk takdir musibah yang menimpa beliau. Kenapakah Sultan Muhammad pada umur 14 tahun telah digulingkan? Beliau mengambil alih pemerintahan daripada ayahnya bukan sebab dia nak, tetapi ayahnya telah memberikan kepercayaan kepada anak 12 tahun ini untuk mengambil alih, replace tempat ayah. Kerana ayah sudah begitu penat berjihad di Albania, di Balkan, di Bosnia, di banyak tempat. Beliau sudah menjalin perjanjian yang damai, maka beliau yakin negara beliau berada dalam keadaan baik antara kerajaan Osmaniyah dengan negara-negara Kristian yang begitu gurun dengan Sultan Murad. Tetapi siapa sangka apabila Muhammad ini mengambil alih pemerintahan pada umur 12 tahun, pada bulan Ogos 1444, Muhammad tidak pernah jangka Kristian akan membatalkan perjanjian damai ini dan terus meluru kepadanya untuk